Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Saya Aflin Syauqi dan kita sekarang sedang berada di dalam Padu Podcast. Padu Podcast minggu ini ada sesuatu yang agak berbeza. Kita ada seorang aktivis dan juga bukan saja aktivis, dia juga adalah seorang isteri, seorang entrepreneur dan juga seorang model, dan juga cikgu. So macam-macam lah dia ni. Dan beliau juga merupakan sahabat saya dah berpuluh tahun dah juga. Betul tak Kak Fiz, kan? So berpuluh tahun dia berkawan dengan saya. Sampai saya pun dulu daripada zaman saya buat satu rancangan fashion dengan dia. Ya, percayalah. Walaupun kan ada ke rupa fashion? Tak ada. Tapi saya buat rancangan fashion dengan beliau. Beliau juga adalah seorang pelakon, producer. Jadi tuan-tuan dan puan berikan tepukan yang gemuruh di rumah aja kepada sahabat saya Kavita Kaur. Apa khabar? Khabar baik, Datuk Eflin. Sihat? Sihat, walafiat. Walafiat. Ya, itu Alhamdulillah. perkataan tu saya belajar bila saya buat filem Layar Lara. I still remember dalam skrip I had sihat walafiat. That's how I learned that word. Yeah. Yes. Okey, Alhamdulillah. Kavita, sekarang ni berapa lama kita tak nampak you di kaca TV apa you buat selama Okay, so saya memang dalam bisnes. So saya tolong suami saya Roberto untuk bisnes dia, restoran bisnes. And then Roberto merupakan seorang yang buat banyak restoran dan restoran dia restoran Itali yang makanan-makanan Itali dan sangat hebat. Kepada yang berminat, carilah restoran Roberto's yang memang hebat. Terima kasih ya. So saya memang busy dengan tu, and then also saya sedang buat dalam proses buat production untuk filem terbaru Pontianak Harum Sunar Malam 3. Ya. Boleh tak bagi tahu sedikit? Maknanya Kavita juga producer kan? Ya, betul. Bersama dengan Datin Paduka Syahami Baba. Ya, so kita sedang dalam proses lah untuk make this film happen. Proses tu lama juga, betul. Tapi kepada mereka yang mungkin last Pontianak keluar tahun berapa? Wow, so the last Pontianak Harum Sunar Malam 2 was dalam tahun 2005. 2005 kan? Ya. So anda yang umur 19 tahun ke bawah mungkin tak tahu sebuah filem yang memberi impak sangat hebat, filem hantu, filem seram ialah Pontianak Harum Sunar Malam. Ya, terima kasih. Sampai itu part 2 kan? Ya, part 1 dengan part 2. And also dia selalu ditayang di RTM, all the different channels. Betul. So the people still remember it. Ya. So they tahu semua nama karakter. So memang orang excited sangat nak tengok part 3. So maknanya Pontianak Harum Sunar Malam kali ni adalah untuk generasi baru. Betul. Kan, untuk memperkenalkan kembali legenda tu. Yeah, that's true. Untuk generasi baru, so cara skrip, story pun lebih modern. So there's a twist to it, so I cannot give away too much. Betul. Macam banyak filem-filem seram Indonesia pun, kalau kita tengok di Netflix, macam Suzana, dia dah buat comeback balik kan. Yes. So orang yang Suzana lagilah tahun 80-an, 70s, 80s kan. Filem Suzana tu popular. Jadi mungkin ada anak-anak yang tak tahu, sekarang ni dah tahu kembali Suzana, filem Suzana. So ini merupakan salah satu cara baik memperkenalkan IP lama kepada generasi baru. That's true. So memang like it has a brand name. It's an iconic name. Orang nak tengok what happened to Pontianak, you know. Betul. Apa telah terjadi pada Pontianak? Adakah dia masih hidup? Apa yang sudah berlaku? Soalan-soalan itu akan terjawab bila filem ni keluar nanti. Yes. Dan hari ni kita bersama Kavita kerana ada satu sebab yang selain daripada kerja. Kita semua tahu beliau sebagai model kan, ratu cantik, producer, tapi ramai yang mungkin tak tahu yang dia ni sangat vokal dan sangat lantang tentang satu isu. Dan selalunya bila kita borak tentang isu ni, kita akan panggil ustaz-ustaz, kita akan panggil kawan-kawan kita yang sering, yang beragama Islam datang pergi, yang pernah pergi ke sana. Tapi kali ni kita membawa Kavita Kaur pasal beliau juga merupakan salah seorang yang sangat lantang
sebagai seorang aktivis menentang kekejaman Zionis Israel di Palestin. Yeah. Sejak bila you start menjadi seorang yang championkan kos Palestin ni? Actually, I think memang saya dah tahu tentang apa yang berlaku di Palestin melalui filem Selubung yang dibuat in tahun 1990, I think. So sebab saya ada kawan-kawan saya, kita selalu cakap tentang apa yang sedang berlaku di Palestin sebelum apa yang berlaku sekarang in October last year. Jadi saya memang dah tahu dah. So bila apa yang berlaku October 7 tu, sebelum tu pun saya dah memang Dah post tahu. up on social media, you know, Ya, betul. about isu Palestine, the kekejaman kerajaan Israel terhadap orang Palestine for years and years. Tapi I think traction tu, saya mendapat traction yang lebih dan saya mendapat perhatian orang lebih selepas isu yang berlaku October 7th. Dan then you know, orang seperti Dato' Efrin and other people started calling me and saying, can you talk about it more? Memang saya dah buat dah. So I think it's kita sebagai you know, rakyat yang ada sort of maybe influence sedikit dan platform media untuk menyebarkan dan raising awareness dan buat apa yang kita boleh dalam capacity walaupun sikit kan, but just to raise that awareness and to keep on using my platform. I'm so glad that saya ada platform macam ni. Ya, betul. Untuk spread awareness and impact tu ada. Yeah. Can you imagine saya then you, Dato' Efrin, so many other friends of ours, then kita kumpulkan semua orang all over the world. Itulah impact yang kita ada untuk memberitahu fakta yang betul dan benar dan bukan bias. Betul. Itu satu poin yang sangat menarik, fakta yang betul. Pasal kadang-kadang kita bertanya, apakah yang betul sebenarnya? What is the truth? Pasal media akan memainkan, contohnya 7 Oktober, itulah titik permulaan kekejaman yang dilakukan oleh Hamas terhadap orang-orang Israel. Fakta tu pun dah terpesong. Maknanya is not true, betul tak? Yes. Pasal kekejaman Israel sudah berlaku sebelum tu. Dia tak cerita ke orang-orang yang dia bunuh sebelum tu? Dia tak cerita ke orang anak-anak kecil yang dia bunuh menggunakan bom fosforus sebelum tu? Kan? Yang dia cakap 7 Oktober tu adalah titik permulaan. Itu bukan titik permulaan, betul tak? So macam saya sangat tertarik dengan apa yang Kavita lakukan kerana sebagai seorang Muslim, kita ingat ini satu isu Islam, kan? Tetapi ramai di dunia ini dan termasuk juga Kavits yang non-Muslim telah keluar untuk memberikan sokongan yang padu kepada pergerakan untuk memberhentikan peperangan. Kavita ni rasa kenapa terpanggil untuk buat benda ni? Saya tak tahu kenapa saya dipanggil, tapi saya tahu yang inilah apa yang betul. This is right. This is what I should be doing. And reaksi yang saya dapat sebab you know, orang ingat yang ini isu agama, kenapa saya, you know, itu lebih, itu memberi saya more inclined to do it, to show ini bukan isu agama, ini isu kemanusiaan, ini isu so many things. And I think keadilan, semua macam-macam. Kekejaman kerajaan Israel terhadap Palestin, orang-orang Palestin di Gaza. So I think that, you know, ada tak orang-orang, yelah, kawan-kawan Kavita yang lain yang ada menegur Kavita, why you doing this, kenapa you vocal pasal Palestine, ada tak? Tak ada. Semua langsung tak ada. No one, I think maybe no one dares say okay. Because mereka boleh tengok dalam social media on their phone every day that's happening. So a lot of my friends, wanita-wanita yang mak, and you think any mother would say something to me? Tengoklah dalam social media all the babies that are getting killed, right? Betul. So mereka semua support saya. Ada juga kawan yang
support tapi tak nak cakap apa-apa. So saya rasa memang I don't know, disappointed. Tapi it's okay Apa because is their right kan untuk yeah, it's absolutely their right. It's their right. But I think that movement ini, this whole world movement is made such a impact. Betul. So people for the first time, Aflin, Dato' Aflin pernah pergi ke Palestin kan? Yeah, betul. Tak banyak orang tahu. Maybe you can ceritakan sikit. Look, the time bila you pergi Palestin dan time sekarang, the whole world knows the truth yeah. of what is really happening. Apa yang saya boleh kongsikan macam Kavita juga. Sebelum 2012 masa saya pergi ke Palestin, saya pun macam apa ada perang, okey, perang and kadang-kadang ada perang kat sini, ada perang kat sana, tak berapa ambil pot sangat pada saya lah. Walaupun saya dah dengar ada orang buat pergerak, ada orang Malaysia terutamanya menghantar makanan melalui kapal dan ditahan oleh Israel apa. Tapi pada saya pada ketika itu secara jujur saya cakap not my problem. Secara jujur, aku ada banyak benda penting lagi. Anak bini nak jaga, mak bapak nak jaga. So dalam tahun 2012 tu, tak tahu bagaimana, tapi sebenarnya Allah SWT bagi saya lah pendapat saya, dia menyusunkan segalanya sampai di mana saya masa tu ada dalam satu pertandingan Maharaja Lawak Mega masa tu. Okay. Dengan I'm in competition, tapi tiba-tiba ada sekumpulan ni menjemput saya untuk pergi ke Gaza. Bila perang 12 hari, ada gencatan senjata, kita kena masuk hantar makanan, hantar barang-barang. So they wanted me as a celebrity. Pasal saya masa tu saya dah start posting lah. Reason saya posting pula, ada kenal seorang sahabat. Sahabat ni pula dia pernah masuk Gaza. Dia bila balik dia cerita kat saya. Dia kata, Aflin, Gaza ni tempat dia indah. Tapi aku cakap, tapi tempat tu kan tempat perang. Dia kata, tempat ni kau pergi sana, kau rasa tenang, kau rasa macam inilah rumah kau. Saya ingat saya tahu siapa kawan tu. Tapi kita tak boleh cakap Tak boleh siapa. cakap. Tapi cerita dia macam, kau ni serius lah. And then masa saya di Kuala Lumpur, masa tu saya ingat, saya di restoran Abdullah Chan, saya tengah makan. Dia call. Saya cakap, kau kat mana ni? Aku kat Gaza, dia kata. Masa tu tengah perang. The 12 day war, dia kata. Aku cakap, kau buat apa kat sana? Aku tengah pusing-pusing Eropah. Tiba-tiba dia kata, perang, dia bawa anak bini dia hantar ke Egypt. Dia masuk ke Gaza, dia minta permission daripada masa tu Ismail Haniyeh yang baru saja dibunuh untuk join bersama untuk berlawan menentang pihak Zionis. Dia diberi kebenaran, dia masuk. So dia kata, kita orang tengah perang, and then semalam tempat tidur aku kena bom. Masa tu I dah macam, kau ni dah kenapa kan? Dia ni adalah orang yang, itu yang bagi saya, dia banyak mengubah my mindset tau. Pasal dia ni orang senang, bukannya orang yang aku dah tak ada apa-apa, aku nak pergi perang. Kan? It's not like he doesn't have anything. Dia ni adalah orang yang, kalau nak cakap cerita dia orang senang lah. Maknanya tak ada masalah. Tak ada masalah kais pagi, makan pagi, tak ada. Kan? Dia orang pergi, dia tengah cuti dekat Sepanyol, tengah apa kan. Tapi tiba-tiba jiwa dia adalah di Gaza. Pasal sebelum, macam saya cakap, sebelum tu dia jumpa saya, dia kata Gaza ni tempat yang cantik, yang indah, yang dia kata ini adalah tempat untuk orang Islam. Jadi saya pun macam terfikir. Masa sejak hari tu, otak saya sentiasa fikir. Dan lepas tu saya start posting. Every day saya post. So oleh kerana tu, kumpulan ni ajak saya. Dia kata, jom kita pergi. Dan saya terfikir juga. I terduduk, I cakap, I tengok hidup I pusing, I cakap, my life setakat ni semua, I live in a bubble, I cakap. I only look at myself, I cakap. Saya hanya pandang diri saya pandang keluarga saya, tapi saya tak pernah buka minda saya apa kepada saudara mara saya yang luar sana yang sedang ada kesan. So that is when saya ambil keputusan yang saya bagi tahu masa tu arwah Abah Harun Saleh Bacik. Cakap, I would like to go to Gaza to have a look, to go out of my comfort zone,
tengoklah apa yang ada di dunia ni yang mungkin saya ni tak menyumbang kepada dunia, kan. I only sumbang pada myself. So that's the main reason. Tapi you rasa takut tak when you were there? Takut. Masa nak pergi tu pun takut. You know, I had to ask permission from my mum. Bukan permission lah, I nak bagi tahu. Mak I dah macam, why? Kan? Dia tanya why. I cakap pasal I rasa it's important. I cakap penting bagi diri saya untuk pergi nak tengok sendiri dengan mata kepala saya. Pasal setakat ni apa yang I nampak semua kat YouTube. Yes. YouTube. Dan kita betul tak tahu betul ke tak ke, betul ke tak, kan. You see, Dato' Eflin is like that is what it is. I mean, seperti Dato' Eflin pergi ke Palestine, and it's the same thing macam Dr. Ang and Elijah Gordon. Inilah individu yang sacrifice dan menjadi inspirasi kepada saya, kepada banyak lagi orang, of what they did back in the 90s when they went to Beirut, when they fought for Palestine. So you see the impact, kan? Ya, betul. Seseorang tu sangat penting to expose the next generation to keep fighting. Pada orang yang rasa seorang tu takkan buat apa-apa difference ataupun tak perbezaan. Untuk tu saya cakap pandangan tu salah. Seorang boleh menggerakkan macam-macam. Ya. Banyak orang di dunia ni yang saya rasa selebriti Muslim, non-Muslim yang betul-betul menggunakan platform mereka. Contohnya kita cakaplah pasal Gigi Hadid. Yes. Gigi Hadid model, kan, model antarabangsa, betul? Yeah. Sangat terkenal, antara top model di dunia ni. Yang telah betul-betul bersuara tentang isu Palestin ni. Sampai ialah company dia pun buang job dia lah, apalah semua, kan. Tapi dia seorang, I mean, she's half Palestinian. Betul. Bapa dia Muhammad Hadid. Keturunan, actually dia keturunan, I think, aristocrat from Palestine. So Muhammad Hadid punya mak, I think, is a princess from Palestine. So dia memang ada history in Palestine, but of course, you know, dia di Amerika, di New York. Dan I think negara barat, terutamanya US, are so determined to tidak mahu naratif yang lain daripada apa yang mereka sedang cakap. Dia so takut. Betul. Saya rasa pasal media di sana mungkin dikuasai oleh golongan Zionis. Yes. Kan, dan bukan kan? Bukan saja media berita, tapi media hiburan. Yes. Semua dikuasai oleh golongan Zionis. Sampai pada, dan even mereka sendiri di US mengakui yang lobis yang paling besar adalah lobis Zionis yang melobi politician dia orang juga. Kan, maknanya kau nak menang, aku bagi kau duit. Tapi itu adalah kau kena berkawan dengan Israel dan Zionis. Kan, ada yang menentang, kan, tapi suara mereka terlalu kecil. So that's all it is. Betul. Sorry to interrupt. Betul lah. But Dato' Eflin, that's all it is. It's about duit. It's about money, power, and greed. That's and greed. And they want to be. That's the reason why everyone's doing this. You know. So kenapa kita berborak pasal benda ni hari ni, tuan-tuan dan puan-puan, walaupun dah berbulan perkara ni berlaku, adalah kerana kami rasa mungkin traction tentang isu Palestin ni dah mungkin semakin berkurang. Mungkin kerana Facebook sendiri, YouTube ke mana sedang mengurangkan konten-konten sana. Tapi kita mesti terus menyuarakan pandangan kita yang kita rakyat dunia tidak bersetuju dengan apa yang sedang berlaku di Palestin. Betul tak? I suka that, rakyat dunia. Betul. Ini bukan isu agama. Actually, agama dan politik yang memecah belahkan kita. It's true. I think ini bukan isu agama, dan people need to see that, you know. So, pada
pasal nak bagi sedikit penerangan tentang background Palestin. Sebelum 1948, Palestin duduk aman, ya, orang-orang Arab, orang-orang Yahudi, semua duduk aman dekat sana. Ya. Pasal mereka memang dari sana. Ya. Kan? Dan apabila 1948, apabila British telah buat satu decree yang nak menghantar orang-orang European Jews, dia panggil. Okay, European Jews ni adalah orang-orang Yahudi yang telah yang disalah laku oleh pada ketika itu puak Nazi Germany. Mereka menghantar mereka ke Palestin untuk menempatkan mereka. Betul. So contohnya, Kavita, you tengah susah, come datang rumah I. Okay, tak apa, you datang rumah I, you duduk rumah I. Okay, I bagi you tempat, so kita duduk sama-sama. So dari segi macam you cakap tadi, ini not macam you cakap, sekarang ni ada isu tentang agama dan juga bangsa. Tapi dulu tak ada. Dulu sebenarnya di Palestin tu aman, damai, kerana mereka duduk berkeluarga. Betul. Anak seorang Arab akan ditinggalkan dengan orang Yahudi. Saya pergi kerja sekejap, boleh tolong jaga? Boleh, tak ada masalah. Itu dulu. Sebab tu ada perbezaan tentang Yahudi dengan Zionis. Betul. So apa yang berlaku adalah pahaman Zionism ni yang dibawa oleh the European Jews. Yang mana dia kata, kenapa kita duduk rumah orang? Katalah Kavita datang rumah saya, best lah rumah ni. Kan? Daripada I jadi penumpang, baik I own rumah ni. Baik I terus ambil alih rumah ni. So itu yang berlaku di Palestin. Dan bayangkan, kalau orang ambil tanah you, orang ambil rumah you, mesti you lawan balik. Of course. Betul. Mesti. Di Eropah benda ni berlaku. Kan? French Revolution, di US benda ni berlaku. Orang orang Red Indian melawan ni puak British dulu kerana dia nak take over tanah dia orang. Ya. So adakah orang yang sedang melindungi hak mereka ni pengganas? Exactly. Kan itu yang label yang diberikan oleh media. Betul. It's resistance. Betul. It's resistance. Correct. Maknanya cuba menegakkan keadilan saja. Itu aja apa yang diorang sedang lakukan. Ya. Tapi orang yang kontrol media akan spin. Benda ni cakap, mereka pengganas. Kan? Ya. Ada satu benda yang saya belajar masa saya dekat Palestin. Saya berpeluang untuk bersama beberapa anggota Hamas ketika tu. And then saya tanya, pasal masa tu kan, kalau kita tengok wayang, orang jahat semua pakai balaklava kan. Orangnya pakai balaklava ni, dia ni jahat kan. So it's imprinted that diorang ni pakai balaklava jahat. So pejuang-pejuang mujahidin, diorang pakai balaklava. So saya tanya, kenapa pakai balaklava? I tanya diorang, why they wearing a balaklava? Dia kata, and this blow me out of the water tau. Macam I cakap, I tak sangka inilah keterangan dia orang. Pasal di dunia, orang yang pakai balaklava ni orang jahat. Okay. So dia orang terangkan, dalam Islam, dia kata, orang yang berperang untuk agama Islam, dia orang tutup muka. Dia kata, mujahidin ni tutup muka kerana nak mengelakkan riak. Riak means I'm the hero. I see. Kalau nampak muka dia, so cuma bila dia dah meninggal baru dia buka muka dia. Dia tunjuk hufat. Pasal dia tak nak nanti, aku angkat dada bila aku kat kampung, akulah so that's the reason dia orang tutup muka dia orang. Dia kata fight untuk agama. Tak ada no other reason. There's no other reason that you're fighting, not for personal gain. Bukan untuk engkau jadi hebat, aku hebat sebab aku nak tunjuk muka aku. Kan? Sebab tu tak ada mana ada video-video yang sekarang ni kita everybody sikit-sikit kita akan shoot video. Makan, minum teh, minum kopi. I tengah hari ni nak pergi perang. Kan? Yeah. Tak ada, you cannot find a single video of the mujahidins. That's right. And the reason is tu, dia kata dia perang satu je, untuk defend diri dia, tanah air dia, agama dia. And that's the reason, jangan tunjuk muka.
So baru I dapat keterangan. Dia kata, that's the reason kenapa dia orang pakai tu. Tapi dia kata as soon as they meninggal atau syahid, dia orang akan bukakan dan tunjuk kat orang, this is the person that fought for you. Macam tu lah. Incredible. I think satu dunia dah tengok macam mana hebatnya orang Palestin. Betul. And their faith, how strong their faith is. How dalam kekejaman yang dilakukan terhadap mereka kan, and the suffering, yet they are so strong. Ya, betul. And there's so much of faith, and I think itulah yang really blows my mind, you know, of Tapi the kind ada of people they are. you rasa apa perasaan kita bila kita duk tengok video orang kena bunuh, anak-anak di bawah runtuhan. I macam itu sampai satu stage kita rasa macam dah tak boleh tengok lah. Tapi masalahnya kalau kita cakap macam tu, kita memang nak menafikan yang benda itu akan berlaku. Cuma perasaan you apa bila you tengok video-video? I don't know. I mean, of course, I rasa lebih marah. Every day I'm more angrier. Frustrated tak? Pasal Of course frustrated. And then I look at the world leaders and they're not doing anything about it. And especially the women leaders Betul. in the US. Betul. You know, because that is what it is. I mean, they are enabling this genocide. Betul. So as a mother, you cannot even see. But then, you know, we know, Dr. Afrin, what it is that it's the powers that are behind it who are funding. That's why they can't do anything about it, you know. Tapi I think hopefully soon it will stop. It has to. But ketika ini satu dunia sedang menyaksikan ethnic cleansing. Yes. Ethnic cleansing adalah pembunuhan terhadap satu kaum. Satu kaum sedang dibunuh. Dan kita tak boleh buat apa-apa. Yes. Kita boleh tengok aja. Kita cakap kita anti-Semitic. Kita bising, kau ni memang anti-Jew, dia kata. Kan? Sebenarnya kita tak anti-Jew. Kita anti-Zionis. Pasal pegangan Zionis. Masa saya di sana, antara benda yang telah dicerita kat saya adalah dalam Zionis punya kitab, dia kata antara yang buat you pergi ke syurga dia orang adalah kalau you bunuh budak-budak. Oh my gosh. Itu sebab dia tak ada perasaan untuk bunuh budak-budak. Ya ke? Ya, dalam dia punya kitab Zionis tu ada cakap if you kill children of your maknanya enemy lah. Pasal dia kata bila dia besar nanti dia akan bunuh kau. Bunuh dia masa dia kecil-kecil. Itu yang dia punya indoktrin dia di sekolah-sekolah. Dan di sekolah dah diajar untuk membenci orang selain daripada orang orang diorang kan, orang Zionis. I think itu perkataannya lah, indoctrin. Betul. So that's what we're dealing with, I think. So apa? Itulah macam sebagai yalah kita ni siapalah, kita ni artis. Kita ni apa? Tapi orang cakap pasal kita bising, kita cakap, kita buat noise. Kan? Kita buat that noise supaya kalau ada segelintir yang masih lagi kita punya fans ke apa, at least dengar yang benda ni masih lagi berlaku, kan? Yeah. Tapi kenapa isu, saya nak bawa satu isu. Hari tu kita ambil pesakit Palestin, kita bawa balik ke sini. Itu pun jadi isu. Ada yang cakap sampai, kenapa tolong orang luar, kenapa tak tolong orang sendiri? Saya punya jawapan bila orang tanya saya, kenapa kau pergi Palestin tolong orang? Saya cakap, kat Malaysia ni, biasa saya dah pergi sana kan? Yeah. Kat Malaysia ni, kalau saya lapar, saya pergi duduklah kat kedai mamak tu, saya cakap, bang, boleh tolong tak? Saya lapar. Mesti ada orang tolong saya. Pasal kita ada kedai, kita ada apa. Kat sana dia orang lapar, tak ada tempat. Kau nak cek kat mana? There's no kedai, there's no apa, kan? Dan kalau ada pun harga dia terlalu mahal. Yeah. So ramai orang memang macam mana dia nak survive? Yeah. But komen macam tu lah ignorance lah. Ya. Mereka tak tahu macam mana keadaan di sana sebenarnya. Go and live there. Then you decide whether you want to help or not. Then kalau orang tu cakap it's not my problem, macam I dululah, it's not my problem, apa you nak cakap kat dia orang?
I will say it is your problem. You know why? Because it affects all of this. Sebuah negara yang tak ikut Undang-undang. undang-undang, international law, this is the future. Betul. Maknanya they can do it to another country. Betul. Maknanya negara lain boleh buat kepada negara lain kalau dia orang suka. Yeah, ikut so that's hati not dia your orang. problem. That's great because it is your problem. So as I said, kita semua victim dalam situasi ni. Betul. Of course itulah bukan motivasi yang kita buat apa yang kita buat. Kita buat untuk highlight, raise awareness tentang apa yang berlaku di Palestin. Tapi hakikatnya is that we are all affected by it. So apa gunanya United Nations ni, Kavita? What is the purpose of a United Nations? Yang kononnya ada NATO, ada apa. Tapi tiap kali diorang buat deklarasi, kata berhenti berperang, kan? Ada je US veto. Exactly. Apa gunanya United Nations ni? Of course United Nations is, of course it is important that it's there, but this veto punya power I think kena tukar lah. But for sure. There is no purpose if you cannot stop genocide. Exactly. Kan, kau sibuk semua orang lockdown satu dunia masa COVID. Ni genocide ni tengah berlaku depan mata kau. Ya, saya tahu. Kau tak boleh buat apa-apa. So I think rakyat semua, netizen semua dah pandai tengok dan analyse apa yang sedang berlaku and how mereka buat situations to distract daripada apa yang berlaku di Palestin juga. Betul. You know, like they're going to Lebanon, like they're starting to start a bigger war. Ini semua distraction. It's all, that's what I'm saying. It's all politics. You know, Betul. And the people are the victims of it. Tapi apa, Kavita, orang-orang Palestin sendiri, macam you cakap tadi, diorang, masa saya sampai di Palestin lepas perang, saya ingat, saya akan tengok satu benda yang orang pun tengah depres, semua tengah apa kan. Saya sampai kat sana, saya nampak bangunan pecah, semua kena tembak bom, kena apa semua. Tapi hari biasa, budak-budak 6-7 tahun pegang tangan pergi sekolah gelak-gelak. I macam alamak. And then orang yang datang sambut kita senyum apa bercakap, korang ni kan, kalau I rasa kalau I baru lepas perang, I rasa I tengah akan murung dan depresi dan apa. Dan dia orang cakap inilah dia kelebihan orang Palestin. Dia kata dia orang menerima hakikat yang dia orang mungkin akan mati dalam perang ni, so they live their best life. Kan? So apa yang masa yang dia orang ada dengan keluarga, dengan anak-anak, dia kata macam ni, senang aja. Di Palestin, bapa pergi kerja, you tak tahu dia akan balik ke tak. Anak pergi sekolah, you tak tahu anak tu akan balik ke tak. Itu kehidupan dia orang. So dia orang, reality dia orang tu adalah sebegitu. So macam kita macam take for granted. Kan, anak kita pergi sekolah, husband pergi kerja, I'll see you later. Betul tak? Tapi di sana tak tentu yang bapa atau anak. Macam banyak cerita yang kita dengar, bapa pergi keluar nak pergi ambil surat beranak, anak baru balik, anak dah tak ada dengan isteri. It's awful. Kan? Apa kita, rasa dalam Islam lah dia cakap these people are chosen. Yes. Kan? Diorang adalah sejenis kuat yang kita tak kuat. Betul. Apa yang diorang lalu, kita tak boleh lalu. Pasal kalau kita lalu, kita akan barai. Kita akan koyak, kita akan apa. Pasal mungkin kita terlalu beremosi. Tapi diorang tahu, ini pada budak-budak kecil, Kavita. Saya pergi tadika dia, saya tanya, bila besar nak jadi apa? Pasal kita tahu, kita kalau pergi tadika, nak jadi doktor, nak jadi polis, nak jadi businessman. Sana satu suara, saya nak jadi mujahidin. Really? Ya, satu suara. Everybody just, we want to fight for the religion. We want to fight for that. Dia orang tahu, that's the end game. Itulah dia. Sebab tu kita pernah, saya pergi sana, banyak anak-anak yang yatim, piatu. Kita pernah cakap, boleh tak kita bawa anak-anak ni balik? Dia tak bagi. Ya, betul. Because inilah dia anak-anak yang akan fight untuk Palestin sampai bila-bila. Ya.
That's true. My friend Azra pun cakap begitu. She said, di Palestin tu tak, no, none of the anak-anak nak keluar daripada keluar, Palestin. Mereka tak nak. They want to just stay on there, and the Palestinians are like really protective of their own people, kan? Ya, betul. So anyway, I think the reason sebab kenapa kita cakap macam ni and keep on raising awareness is because we are fighting for the freedom for Palestine. So That's it. jangan pandang enteng, pandang rendah. Ada kumpulan-kumpulan masih lagi cuba, terutama sekali Cinta Gaza Malaysia, tolong beri perhatian pada mereka dan teruskan memberi sumbangan, beri bantuan, kepada badan-badan yang tertentu yang memang sedang berterusan membantu. Saya sangat-sangat sangat tabik lah korang memang hebat, dan kerana di satu ruang kita orang rasa sangat-sangat frustrated. Saya tak tahu lagi apa yang kita boleh buat untuk diorang. Macam dulu, sekarang ni nak hantar makanan pun, Kavita, Yeah. kita selalu hantar makanan melalui pintu Rafah. Pintu Rafah telah diberi kepada orang Israel. So sekarang ni dekat pintu tu dengan lori-lori tengah tunggu nak masuk Rafah hantar makanan, orang-orang Israel tunggu depan sana. Dan apa dia buat? Dia menghancurkan barangan-barangan yang nak masuk. Yeah. Ini apa yang berlaku, tuan-tuan dan puan. This is happening now. Saya ada sahabat yang saya jumpa 2012. Dia imam masjid An-Nur Muhammadiyah, yang pada ketika itu saya dan sahabat tolong bantu kita bina balik masjid tu. Daripada masjid dia dah jadi pusat Islam. Pusat Islam tu hari tu masa awal peperangan dibom, dah hancur. So saya tunjuk kat kawan kita, ini masjid kita yang kita buat dah hancur, kita buat balik, dia kata. So saya cakap okey, kita buat balik insya-Allah. Dan dia masih lagi di sana. Dia hantar saya mesej setiap hari. Dia kata, dia cakap apa kat saya doakan awak dan keluarga awak semua supaya sentiasa dilindungi Allah SWT. Dia doakan saya. Saya macam and then dia tunjuk anak, hari ni anak makan je ni. Anak dia main, dia baru dapat baby baru, dia hantar. Takutnya saya satu hari dah tak dapat lagi berita pasal apa yang sedang berlaku di sana. Betul. Kan mereka adalah dalam kawasan di mana anytime. Yeah. Anytime tiba-tiba Israel rasa okey, kita kasih tutup ni tempat, habis dia orang. Yeah, they say that Palestine now is like the darkest place on earth. Ya, betul. You know. Kita nampak gambar-gambar yang tunjuk ni, dulu Palestin dengan sekarang dah tak ada apa dah. Yeah. Kan? And memang betul, masa saya masuk ke Palestin 2012, walaupun ada banyak kehancuran oleh sebab serangan bom daripada Israel, masa saya kat sana saya rasa tenang, Kavita. Saya rasa macam tempat ni rasa macam tenang. I feel at home walaupun di sekitar ada banyak kehancuran, because the people are so friendly, so nice, so macam. And you know what, diorang one of the things adalah kita panggil dia apa, Quran bergerak, because diorang hafal Quran. And they know whatever, and they cuba follow what the Prophet Muhammad buat. And Prophet Muhammad adalah utamakan tetamu. So what they do is dia akan beli makanan untuk kita orang. Kita macam kita datang sini nak hantar, dia bagi makanan kita. So ada tempat-tempat yang buat nasi kawah ni kan. So nasi and ada ayam ke apa. Kita makan, kita macam alamak, ni okey ke kita makan ni kan. Kita makan kat rumah dia, and then apa yang kita tak habis yang dia makan. Incredible. I macam tak boleh. Kita orang menangis kat sana. Cakap tak apa, aku makan roti je lah kan. Yeah. Tapi dia tak bagi. Dia nak jamu kita. Dia kata dahulukan tetamu, apa-apa yang pasal. And then satu benda lagi lah, kita orang dulu masa takut, saya dulu takut. So masuk ke dalam Palestin, ke Gaza, ada ke askar nak jaga kita? Tanya soalan, ada ke? And then tak ada. Dia kata sini tak ada askar nak jaga. Tapi NGO dia kata yang kat sini, siapa-siapa yang bersama you,
kalau ada serangan, diorang akan diri depan you, dia kata. I cakap, apa pasal pula kan? Pasal mereka anggap harga you punya nyawa lagi berharga daripada nyawa diorang. And diorang mencari syahid. So they protect you because you can help the country, dia kata. You must datang. Mereka menganggap Malaysia ni adalah salah satu negara, kita ni beribu kilometer jauhnya, tapi kita datang hantar. So dia orang sangat-sangat sayang dengan orang-orang Malaysia. Itu yang saya tahulah, yang saya boleh kongsikan experience saya dengan sana. Dia selalu, sebab tu apa-apa pun dia akan call kita, apa, just bukan ingat call mesti nak minta duit. Tak ada, dia tak minta duit. Dia call nak bagi tahu, dia khabar dia doakan kita. You imagine dalam Islam orang yang teraniaya, doa dia power tau. Dia punya doa, in what we believe, doa dia sangat power. Imagine dia orang doakan kita. I cakap, so only thing we can do right now is doa balik untuk dia. And dan itulah, and stay frustrated. Itu aja yang kita boleh buat. Apa selagi tidak ada satu benda dilakukan untuk memberhentikan ceasefire ke, berhenti berperang ke. But it will, Afrin, I know it will, because there's just too much of the truth that is out there. Even all the CNN and BBC sekarang cerita sedang, mereka narrative pun sedang tukar sikit. For sure, they're seeing it. You can't deny it. I'm not confident about that. Really? Because you have to keep hoping, I think. Of course we hope kan, kita berdoa. Tapi tak tahulah, rasa macam terlalu ramai anak-anak yang dibunuh, yang apa, dibakar camp yang dibakar. Dia orang suruh turun ke Rafah. Ni dia orang ni Israel, okay, you don't want to get killed, go to Rafah. And dia bunuh orang-orang kat Rafah. I know. So cruel. Apa benda tu? Kan? Apa? Pasal apa? Pasal kau cakap, and then berita kan, dia cakap orang, ni Hamas ni Mujahidin ni rogol orang. I cakap, itu bukan itu memang bukan orang-orang Mujahidin punya modus operandi. Dia bukan macam tu. They fight only to protect. They fight only to do. Dia tidak ada pergi sampai rogol orang, bunuh budak ni, semua tak ada. It is them. Itu dia orang. Itu ada evidence. Betul lah, itu ada evidence. Tak tahu nak cakap apalah. Kami berharap yang sahabat-sahabat kita terus mewar-warkan tentang isu Palestin ni kepada orang ramai. Dan juga terima kasih kepada Kavita, just sedikit daripada you tentang pandangan you sebagai seorang non-Muslim. Mungkin you nak borak kepada sahabat-sahabat yang non-Muslim lagi tentang kenapa you sangat vokal tentang perkara ni, dan kenapa you nak mengajak diorang untuk be vocal about this. I think kita sedang witness a genocide, ethnic cleansing for the world to see on a daily basis. Jadi ini satu tanggungjawab sebagai seorang rakyat, people of the world, for humanity, that kita harus bercakap tentang apa yang berlaku. Kita harus support and raise awareness, sebab terlalu banyak fakta yang sedang dipesongkan. So I think we should talk about it, and we should raise awareness, and lebih banyak orang yang non-Muslim yang speak up about it. It's even better, like Javier Bardem recently at the San Sebastian a film festival. And so itu penting, I think. Betul. And dari segi kemanusiaan, and dari segi apa pun, who cares? Betul. Who cares what religion it is? Who cares what it is? We're all the same people. Betul. Tapi satu benda yang penting yang you cakap tadi, itu benda yang saya fikirkan. Orang tanya, bila tanya kenapa you pergi tolong orang kat luar, I cakap simple. Saya harap satu hari jika benda ni berlaku pada saya, ada orang 6,000 batu akan datang tolong saya.
Yeah. Itu saja saya cakap. Because the reason kita tolong orang walaupun jauh adalah satu hari kita tak tahu apa yang berlaku. Kalau satu hari benda tu berlaku kat kita, ada juga orang nak datang tolong pasal dia ingat orang Malaysia ni suka tolong orang. So kita tolong dia orang. Kan? Itu yang bermain di hati saya. Dan juga sama juga on the flip side. Yang you cakap tadi. Kalau kita benarkan benda ni berlaku dan kita tengok aje, ini bermakna benda ni dah diiyakan oleh dunia. Okay. Then next country buat. Exactly. Kan? Next country buat. Ukraine, Rusia tengah perang. Tak tahu isu dia apa. Yang pada saya itu satu isu kuasa dan kewangan ke apa ke, tapi perang. Dan perang nak buat macam mana? Tak boleh nak campur, tak boleh nak berhentikan, tak boleh nak ada tapi isu Palestin ni adalah mereka tak ada, dia macam ni lah. I kalau lawan you, I ada penumbuk, you ada penumbuk. Betul tak? Okay. Lepas tu I keluarkan pistol. I ada pistol, you tak ada pistol, you ada penumbuk. Exactly. Itu yang berlaku. It's not a fair fight. Yep, absolutely. Kan? So apa yang kau buat sekarang ni adalah penindasan. Apa yang kau buat sekarang ni adalah pembersihan etnik. Kau membunuh satu bangsa yang telah dahulunya nenek moyang dia orang welcome you with open arms. Datanglah, main datang, duduk dengan kita. Sekarang ni kau buat benda ni pasal apa? Tamak. Pasal apa? Pahaman bodoh kau. Iaitu Zionism. Kan? Dan pada saya itulah kerananya kita kena terus bersuara. Biarlah orang nak cakap apa. Saya tak peduli. Saya cakap kepada teman-teman saya, kalau dia ban Facebook saya, biarkan. Buat sampai kena ban. Kan? Maknanya kalau dia kata tak boleh kita nak kena ni, ban lah. Yeah. Kan? Itulah purpose terakhir Facebook saya cakap. Itulah purpose terakhir Instagram saya. Dan kalau dia nak ban, dia nak stop it. Tak apa. Actually, IG had given me 2 warnings. Betul. Satu kali you post tentang ni, kita ada hak untuk just close your account. Yeah. So, you know, scary, yeah. Who cares? Okay, I mean, right? it's important. Of course, it's important. Memang penting. Tapi that's pasal what kita it is dah lah. terbergantung untuk perniagaan kita apa benda semua kan. Tapi pada saya kemanusiaan adalah lebih penting. Itulah, and I do believe our friends kat luar, Gigi Hadid tu lah, I bring it up because mungkin dia dah kaya ke apa ke, tapi ialah to lose work macam tu, big name kau lose work. Bukan tu aja, dia dihentam. Yeah, of course. Kan dihentam oleh fashion houses yang lain, yang apa, betul tak? And their life becomes in danger because there are a lot of extremist Zionist thinking as well. So it's not easy, but you need people like that. So kepada kawan-kawan di luar sana yang masih lagi berterusan menceritakan tentang Palestin, saya tabik anda semua, kami tabik anda semua, dan teruskan lakukan benda ni. Kepada mereka yang tak tahu tentang apa benda ni, mungkin cuba-cuba baca apa yang ada, cari daripada sos yang betul. Kerana kalau you salah sos, you terpesong pula ke sana. Pasal apabila feed saya satu ketika, ni orang-orang Amerika ni hentam Zionis ni. Kan dia macam, itu pada saya rasa macam sesuatu yang besar ni berlaku ni. This time around, orang-orang yang dulunya diam dah mula bersuara. Yes. So harapan kita teruskan pergerakan ni sampai semua orang bersuara, walaupun dia orang degil buat bodoh. Zionis Israel ni satu hari mereka akan berdepan dengan sesuatu yang akan buat mereka berhenti. Itu yang harapan kita. Ya, betul. So, Terima kasih Dato' Evelyn untuk jemput saya dan berbicara about this topic. I think it's important. Thank you. Thank you also Kavita kerana datang. Thank you juga kerana berani dan bersuara lantang tentang isu Palestin. Saya hormat Kavita kerana benda tu, kerana banyak sebab saya hormat Kavita, tapi one of the biggest things adalah you tak takut dan you berani untuk menegakkan benda yang betul. Menegakkan keadilan. Itu yang pada saya sangat penting dan sepatutnya ada di dalam semua jiwa kita.
So terima kasih kerana bersama kita dalam Padu Podcast. Kali ini topik dia agak berat, tapi insya-Allah kalau dapat membuka minda dan memberi manfaat kepada anda semua, saya dan tetamu saya akan sangat-sangat bahagia insya-Allah. Dan jumpa lagi di minggu depan dalam Padu Podcast. Bye.